Ramai orang yang berani berhijrah, tetapi setelah mana melakukan perubahan kepada Allah, terkotak-kanting bagaimana untuk istiqamah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana saya berada di pondok, saya tanyakan kepada Tuan Guru Haji Abdullah, "Wahai Tuan Guru, apakah cara untuk saya istiqamah kepada Allah Subhanahu Wa Taala?" Jawapan Tuan Guru sangat menyentuh hati dan perasaan saya. Istiqamah ni Fuad adalah merupakan satu daripada penanda awal dia merupakan wali Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya saudara, wali Allah yang dimaksudkan adalah orang yang berada dalam daerah cintanya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dapat menggapai maksud dan erti istiqamah dalam kehidupan kita, kita telah pun berada di atas rantaian kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu para ulama dengan jelas menyatakan kepada kita, istiqamah khair min alfin karamah. Sesungguhnya istiqamah itu jauh lebih baik daripada 1,000 jenis karamah yang Tuhan izinkan dan letakkan dalam kehidupan kita. Persoalannya, bagaimana nak bagi hati dan jiwa kita ini sering terkait dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara dimuliakan oleh Allah, membangunkan iman bukan kerja satu hari. Membangunkan iman bukan kerja di madrasah. Membangunkan iman bukan kerja di pesantren dan sekadar majlis ilmu. Kerja-kerja membangunkan iman adalah kerja setiap hari tanpa penghujung. Mempertahankan iman daripada maksiat itulah perjuangan yang terpanjang sehingga nafas kita habis dan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, satu orang yang cuba untuk balik dan ertinya sampai kepada Allah, mereka membangunkan istiqamah dengan mencukupkan rasa cinta kepada Allah dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk istiqamah, kalian memerlukan pengorbanan. Pengorbanan terhadap hiburan yang melampau. Pengorbanan terhadap kemewahan yang didatangkan kepada kita. Termasuklah kita tetap berprinsip dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak menjatuhkan hati dan perasaan kita daripada terkait dan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah dalam satu hadis di antara doa yang selalu Nabi baca, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati hamba-hambanya, sabbit qalbi ala dinik, ikatkanlah hati ini di dalam agamamu wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama menyatakan kepada kita, itu doa yang sering Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masakan seorang Nabi minta supaya Allah tidak membolak-balikkan hatinya, kenapa kita sebagai seorang makhluk tidak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah turut tidak membiarkan hati kita terkotang-kanting tanpa ikatan? Hati yang tidak diikat kepada Allah diibaratkan seperti layang-layang yang putus tidak bertali saudara. Sekejap ke atas, sekejap ke bawah, dan akhirnya mereka tersangkut di mana-mana tempat yang boleh mereka tersangkut. Yang bahayanya, kalau hati tersangkut dengan dunia, hati tersangkut dengan maksiat, sesungguhnya itu bukan tempat bertaut yang paling selamat para penonton sekalian. Oleh kerana itu, usahalah untuk istiqamah dengan cara yang pertama, mendekati orang saleh. Mendekatkan diri kepada orang saleh adalah kaedah yang paling pantas untuk kita menjadi soleh saudara. Yang kedua, apa yang kita baca itulah yang mencerminkan diri kita. Bacalah berkenaan dengan sirah-sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah berkenaan dengan para pejuang Islam dan bacalah bagaimana para alim ulama dahulu menuntun hati dan nafsu mereka agar tetap terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, beramallah sebab cinta bukan sebab tanggungjawab. Satu orang yang buat kerja sebab cinta kepada Allah ada bezanya. Satu orang yang beramal dengan cinta ada bezanya berbanding dengan orang yang setakat melunaskan tanggungjawabnya saudara. Berbaktilah kepada orang tua, istiqamah dengan para masyayikh dan cintailah Allah. Pertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.